tak bagus. Okey, pastikan on button record Recording. Okey. Okey. Mana tadi? So kita sambung. Kejap kita sambung. Hari tu kita berhenti, okey saya minta sebab semalam saya lupa nak tunjuk kat dia orang yang OGIF tu kan. Dapatkan Q1 median dengan Q3 by using OGIF. Alamak, kena buka balik. Cepat. Okey. Nampak tak? Nampak. Mana yang ni OGIF. OGIF itu yang slide tu ya madam. Sekejap. Yang OGIF tu yang apa nama yang Hajar tunjuk itu. Ada tak yang Hajar tunjuk itu? Yang saya suruh Hajar yang kelas sebelum ni Hajar dah ni. Hajar ada. Hajar ada. Ya, saya. Hajar. Kan ada, kalau tak senang lagi you tunjuk yang hari tu yang you dah edit hari tu. Ingat tak? Hajar yang saya bagi contoh student saya buat sign lepas tu. Tunjuk lagi sekali sebab kelas malam saya terlupa nak masuk yang itu. Kelas yang gambar graf tu ke madam? Yang gambar OGIF yang ada apa nama kira Q1, median and Q3. Hajar masih ingat tak Hajar? Ingat. Ya, turun ni. Boleh ada dekat Telegram Syah. Apa dia dekat? Telegram. Ya, tengah buka, tengah cari yang mana. Yang OG. Sekejap aku hantar balik. Yang tu. Oh tu sekejap. Support mana tu? Salah tekan. Telegram. Sekejap. Nampak tak? Tak Syah, dia nampak. Tapi kalau boleh ni sikit. Kalau boleh dibesarkan. Yang hari tu yang Hajar dah tulis tu semua tu mana? Kalau boleh buat full slide lah, full slide. Apa dia? Hajar, bukan you dah edit ke itu Hajar? Oh yang tu, saya tak save. Tak save? Alah. Aduh. Ni yang ni gambar Rajah ni ada you buat yang lain tak Hajar? Ataupun Syah tutorial ada tak you buat? Ada soalan tutorial. Ada soalan tutorial. Nantilah tak apalah, yang ni macam kecil sangat tak. Okey dah, tak apalah. Yang you buat tapi ada lengkap lah Dan kita tengok yang sana lah. Okey kita sambung kuliah dulu Ingatkan saya sebab saya semalam terlupa dengan kelas petang semalam. Banyak gangguan semalam. Jadi kita sambung dulu. Sambung kuliah bahagian skewness tak habis lagi kan? Okey, sekejap. So masuk dekat slide chapter 2. Chapter 2 yang skewness bawah. Sekejap. Di bawah dah.
Yang ni kena. Skewness kita dah habiskan kita dah buat method 1 dengan method 2, betul tak? Betul. Method 1, method 2. Dan you dah buat latihan kan? Method 1, method 2. Lepas tu ada example ni, buat tak example ni? Example. Bawah example, bawah method 1, method 2 ada example, buat tak? Tak apa, you buat lah nanti. Kemudian method 3. Method 3, how are you going to use box and whisker plot to determine skewness of the data? To determine skewness of the data. Jadi yang ni ada buat kan? Tengok ni. Ada. Yang ni pastikan dekat you punya box and whisker plot ni, you tandakan, saya ulang balik semula kita dah buat hari tu, yang minimum value, kemudian Q1 box ada 2 bilik. Yang pertama tu Q1, kemudian yang tengah-tengah tu median, dan tutup box itu Q3. Dan yang terakhir sekali tu maximum value. Itu kiri kanan, satu lagi maximum value. Lepas tu apa yang you kena tunjuk ialah tunjuk nilai maksimum tolak dengan median dan juga median tolak minimum. Ada dalam you punya ni kan, ada tak contoh you buat? Tadi saya tengok Syah dah tunjuk tadi contoh. Ada tutorial dalam tutorial punya tu saya dah buat. Mana dia? Cuba tunjuk yang itu dan pastikan you masuk info ni info maksimum tolak median dan juga median tolak minimum. Sebab kita nak tengok sama ada dia sama, lebih besar atau lebih kecil. Whether it is normal distribution, positively skewed ataupun negatively skewed. Tu. Ada 3 tu. Mana Syah? Sekejap, madam. Mana punya bahasa? Itu box and whisker plot Yang ni ke? Yang ni. Yang ni tadi you tunjuk kan? Scroll bawah okay. Ada graf. Okey, kejap. Sabar kejap. Saya nak tengok yang calculation ni dulu. Okey, saya nak tanya you all. Ada komen kat calculation ni? Any comment on calculation? On calculation part? Sebelum saya komen, saya minta you perhatikan dengan mata hati. Ada beza tak dengan yang saya tunjuk dalam kelas? Betul tak tu? 1 dan 2. Cepat. Sudah. Betul. Betul. La ilaha illallah. Ada beza tak? Ramai ni berapa orang kat sini? Ada beza tak tu? Saya kata mestilah apa benda Q1 dengan value ni. Yang pertama tu, yang 3.75 tu apa benda sebenarnya? Position. Q1 position. Tajuknya tu mestilah Q1 position ataupun position of Q1. Letak position kat depan dia, Syah. Siapa boleh tulis kat depan? Tak boleh edit. Tak boleh edit. Sebab ni PDF. Aduh. Macam mana ni Boleh edit tak? Ya. Siapa pandai? Dia tak ada. Lepas tu yang value tu pun tak apalah lain kali kena ingat. Kena tulis betul-betul lah. Maknanya yang pertama tu ialah position of Q1 ataupun Q1 position. Yang value tu Q1 value. Tengok tu Q1 value. Value apa kan? Yang pertama tu Q1 position. Value tu ialah Q1 value. Tajuk tu begitu juga tajuk tu biar jelas beres lah Jadi tolong betulkan yang median Q3 pun sama juga
Okey, kemudian balik kita kepada mana dia punya graf. Ada graf Syah. Mana? Ni graf dia. Okey, graf dia Graf dia ni pastikan ada tajuk. Pastikan ada tajuk tu. Allah, tajuk tu kecil sangat saya. Cuba baca tulis apa tu. Saya tak nampak baca jap tajuk graf. Petrol usage in liter for 14 cars for travelling from town A to town B. Macam ni cara ambil je dalam soalan. Tulis tajuk dia. Kemudian kena ada x-axis tu pun kena ada title. Title dia apa ke x-axis? Petrol usage. Petrol usage in liters. Mesti kena ada tu. Lepas tu semua value minimum tu tak letak lagi. La ilaha illallah. Minimum tu berapa? Kenalah letak macam Q1 je letak value kan. Median ada. Berapa minimum value? 65. Berapa? Kena tulis lah. Gitu. Itu saya dah sebut ni saya rasa Tulis 65. Kemudian kejap. Saya tulis kat dalam nota tu salah ke? Saya tulis median tolak Q1 ke? Tengok balik nota saya tadi. Bukan saya tulis median tolak minimum ke? Tengok balik. Salah ni. Saya tukar. Saya tengok dekat yang apa tu? Contoh saya bagi ke? Alah, salah lah tu. Saya tengok please refer ni. Aduh, hai. Aduh. Saya salah beri contoh yang salah lah. Tengok saya beri contoh tu kan. Contoh tadi. Yang 3 perkara saya kata tadi kena kira maksimum tolak median, medium tolak minimum. Dah salah kira ya Hajar? Ni. Ni. Tu. Maksimum tolak median. Lepas tu compare dengan median tolak minimum. Faham tak? Salah tu salah. Aduh, hai. Okey. Hajar boleh betulkan dan hantar balik tak Hajar? Itu jawapan Hajar ke? Ya betul. Kejap. Okey Hajar. Okey, kita bagi Hajar betulkan dulu. Hajar betulkan jawapan, nanti dia kalau saya tunggu lepas ni nak tunggu orang lain payah pula kan. Jadi kita bagi Hajar betulkan. Hajar betulkan yang position tu sekali Hajar. Ya Hajar. Position Q1, lepas tu value Q1. Biar lengkap jawapan tu. Dan benda tu juga biar Hajar betulkan. Lepas tu nilai minimum tu tulis berapa ya Hajar. Maksimum pun tulis berapa. Lepas tu Hajar hantar balik Okey, sementara tu kita pergi kepada yang lain dulu ya. Sementara tunggu jawapan Hajar, boleh? Ke tak lama Hajar, kejap je tak? Jadi tengok dulu. Sementara tu kita pergi kepada nota. Nota lah ni Nota. Okey, next slide. Next slide. Okey, tak sihat ke Syah? Tak ada tadi. Allahu Akbar. Okey jadi dekat dalam nota saya ni saya beri berapa method untuk tentukan skewness. Tengok. Mana nota lagi? Saya beri sampai method 3 je ke? Method 3 untuk exercise. Tak ada dah. Okey, sebenarnya ada lagi ya. Tapi yang tu bukan ditanya dalam peperiksaan tapi you boleh fikir secara logik Okey, sementara Hajar betulkan dia punya kerja, hantar balik jawapan tu. So, cuba you tengok box and whisker plot. Cuba tengok box and whisker plot nota ni kan. Syah, you pergi kat box and whisker plot nota. Atas ni madam. Sorry. Box and whisker plot pula. Sorry, salah sebut. Bukan box and whisker plot. Ni, apa benda? Stem and leaf. Stem and leaf display. Sorry. Salah. Atas ni. Atas. Stem and leaf display. And leaf.
Ada lagi. Ha. Ni. 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 Mana dia? Mana stand and ni stand and lift display Ada satu ni je ke? Sekejap, ini saya tengok atas. Ada satu je Itu je. Lepas Satu tu je? dengan Bukan ada bawah lagi? Yang dia, dah yang kita masuk formula tu. bukan. Cuba you saya rasa macam ada lagi dah. Ni. Ni. Ni tak apalah exercise pun. Saya nak you tengok. Okey, kalau you tengok stand and lift display ni kan. Kan kita ada sama ada data kita tu normal, skewed to the left or skewed to the right. Jadi kita ingat balik apa maksud normal. Normal dia sama. Apa yang sama? Mean, mode, median sama. Mean, mode, median sama. Maksudnya data tu balance kiri kanan kan? Betul tak? Jadi kalau kita tengok kiri kanan kat sini, mana yang kita namakan kiri kanan tu? Data dia mana? Jadi kalau kita tengok sini yang 19, 22, 38, faham? Nampak tak tu? Tu maknanya data yang rendah-rendah kan? Data kat sini ialah scores in exam. Markah lah ni kan? Betul tak? Markah dia daripada 19 sampai kepada 94. Betul tak? Betul. Betul tak? Ni data, dia kena faham data ni dulu. Jadi kalau data tu yang dapat rendah dengan tinggi tu kiri kanan sama, kita kata tak? Yang paling ramai tengah-tengah. Ni gambar paling ramai tengah-tengah kiri kanan sama ke? Tak kan? Jadi kalau you tengok pattern kat sini, lebih ramai student dapat markah rendah ke lebih ramai student dapat markah tinggi? Ramai student dapat markah. Okey, yang tengah-tengah di mana Syah? Kalau kita tengok stand dia kan, 1 sampai 9, tengah-tengah ni nombor berapa? 6. 6 ke? Mana pula 6? Tengah-tengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tengah di mana? 5 kan? 5 tengah-tengah kan? 5 tengah-tengah. Jadi kalau you tengok 1, 2, 3, 4 dengan 6, 7, 8, 9. Mana yang lebih ramai? Yang 40 ke bawah ke yang 60 ke atas? Mana yang lebih ramai student dapat? 60 ke atas kan? 60 ke atas tu lebih ramai bilangan dia kan? Jadi kalau kita tengok yang ini, data ni kalau kita tengok stand and lift ni, kita boleh kata apa? Scores student obtain in exam is skewed to the left or right? Ramai yang dapat markah rendah ke ramai yang dapat markah tinggi? Ini kuliah lepas ni. Ramai dapat markah tinggi. Ramai dapat markah tinggi. Kita tengok tadi 60 ke atas lebih ramai kan berbanding dengan 40 ke bawah, betul tak? Betul. 60 ke atas tu lebih ramai berbanding 40 ke bawah. Jadi kita boleh kata scores in the exam is skewed to the left or right? Left. La ilaha illallah. Left ke right? Left. Left kan? Left. Betul tak? Betul. Rujuk nota sebelum ni. Skewed to the left. Ini salah satu cara lah. Maknanya benda ni, stand and lift ni kalau you tengok dia lebih kurang dengan frequency distribution. Betul tak? Betul ke tak? Kita kalau frequency distribution bawah tu kita ada dia punya number of students. Berapa orang. Sama juga cara kita melihat kan? Sama sahaja. Jadi sama sahaja. Gitulah, tapi yang ni taklah ditanya dalam exam. Yang ditanya dalam exam sama ada you guna biasanya coefficient of skewness ataupun
Stamp and leaf display. Okey, Hajar dah siap ke dia punya betulkan dia punya ni? Saya dah hantar. Okey Hajar. Ada hantar yang baru. Okey. Syah. Ya. Syah ambil yang baru sekarang. Kejap. Tunjuk jawapan yang baru yang dah dibetulkan. Okey, kejap. Nak tu download. Okey, tak apa tak. Mana pula WhatsApp. Slow line. Tak apa, tak apa. Okey, jap. Walaupun kita tunjuk jawapan Hajar, orang lain semak jawapan masing-masing. Buat tak yang lain ni? Insyirah ada tak? Insyirah buat tak? Insyirah ada tak? Afifi? Sudah. Ya, saya madam. Ada. Buat tak? Buat tak Afifi? Ada buat. Buat semak jawapan nanti Insyirah? Baik madam. Ya. Ada. Buat sebab bulan-bulan puasa hujan tak kat sana? Kat tempat masing-masing hujan tak? Sementara kita tunggu Syah tunjuk dia punya slide ni, hujan tak? Hujan. Itulah. Dah bulan puasa, hujan lagi Aduh, kok ada yang online atas katil ni Ada yang online kelas atas katil. Dia on je benda ni, lepas tu dia tidur. Haru. Tak boleh tengok elok-elok Tengok jawapan tu, semak Mana Syah? Ya. Dapat tak Syah? Sekejap madam, kena tekan. Okey. So jawapan okey, nampak tak tu Hajar dah betulkan. Itulah Hajar dah betulkan So ada dah betulkan tu, ada position, ada value mesti sebut position median value macam tu Okey, kemudian pergi kepada pergi kepada graph box and whisker plot. So minimum tak ada value lagi. Tak apalah letak kat situ. Patutnya ada. Tak nampak. Okey. Okey, dah ada minimum ada 65. So sekarang you tolak kirakan median tolak minimum dapat 30.5. Kan? Lepas tu betul maksimum tolak median dapat 54.5. Jadi maknanya median tolak minimum tu lebih besar ke lebih kecil daripada maksimum tolak median? Maksimum tolak median lagi besar. Maksimum tolak median lagi besar daripada Median tolak minimum. Median tolak minimum. Jadi maknanya ini ataupun kalau saya ni tadi Positively skewed. positif Suara madam skewed. Sebab tak dengar tak? sangkut. Dengar Dengar. sangkut. Dengar. Okey. Okey, jadi ini kenapa positively skewed? Kalau you tengok kat sini kan, kalau you tengok jarak minimum ke median dengan median ke maksimum tu, kalau you tengok jarak minimum ke median tu lebih kecil berbanding dengan median ke maksimum. Betul tak? Jadi maknanya kalau you tengok dekat sini kebanyakan data you tu, kebanyakan petrol usage tu dalam kuantiti yang rendah ke dalam kuantiti yang banyak? Rendah. Banyak dalam kuantiti yang rendah lah. Sebab apa kalau you tengok kan, yang median tolak minimum tu jaraknya 30.5. Jadi dekat situ apa nama tu ada dia punya ninya ialah 50% of the drivers. Dia punya petrol usage-nya ialah kat situ. Betul tak?
yang antara median ke maksimum tu juga 50% of the drivers. Betul tak? Jadi maknanya dia punya kita panggil apa, kapasitinya sama 50%. Median tolak max. Jadi bila lebih kecil, kapasiti sama, yang lebih padat yang mana? Yang rendah lah kan? Betul tak? Macam tu. Jadi kita boleh kata kalau tak fikir lebih-lebih pun tak apa. You ikut je saya punya guideline tu. Boleh skew to the right. Jawab skew to the right ni tak cukup. Jadi maknanya dekat sini majority of cars use large quantity ke low quantity? Low. 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 Salah tu saja, betulkannya saja. Okay. Jadi maknanya dekat sini majority of cars use lower quantity of petrol. Macam tu lower quantity of petrol. Faham Faham. Tu. Begitulah. Boleh faham Okey, Boleh. jelas. Jadi saya rasa habis kita bahagian skewness. Boleh nampak skewness Jadi sekarang kita bincang soalan-soalan soalan-soalan yang dah yang you buat tu Yang mana dulu? Ya. Tak dengar. Chapter tu dah habis ke? Habis dah. Habis dah. Ya. Dekat slide bawah ni yang ada satu kotak yang ada histogram, simetrik, lepas tu ada mean, median. Cuba tunjuk mana. Cuba kau tunjuk Syah. Ya. Mana ni? Kotak tu ada histogram. Yang mana ada histogram ni? Sekejap. Sabar madam, tengah buka. Okey. Sebab itu explanation je kot. Tak apa. You tunjuk dulu nanti saya explain. Tak keluar. Dah keluar ke? Dah. Ya. Mana ni? Bawah. Before tutorial. Baca ni. Bawah sikit. Before tutorial kata Hajar. Bawah. Lagi. Tu. Yang tu. Yang ni. Yang ni nak cerita pasal skewness jugalah. Pasal skewness juga sebenarnya Jadi tadi kan saya tunjuk stem and leaf ataupun daripada stem and leaf tu boleh convert kepada frequency distribution, betul tak? Pada frequency distribution kan you boleh buat histogram kan? Betul tak? Betul. Jadi yang pertama tu nampak histogram dia balance kiri kanan. Serupa juga kalau you buat you draw frequency distribution, you akan dapat kalau balance kat situ, buat histogram pun balance. Betul tak? Betul. Kalau yang kedua tu, you tengok frekuensi yang tinggi-tinggi tu ialah at the lower value or at the highest value? At the lower. At the lowest value lebih banyak kan. Jadi kalau yang kedua tu kita panggil skewed to the right. Skewed to the right ataupun positively skewed. Kalau yang ketiga tu Negatively tengok skewed. you tengok you lukis histogram. Histogram ni you dapat daripada frequency distribution. Tengok dia punya majority of the data tu dia ada ke higher value lah. Ataupun negatively skewed. Jadi yang sebelah tu itu ialah box and whisker plot. Box and whisker plot kita dapat daripada ni SPSS. Dia macam tu sikit lah. Tak apalah yang tu. Sebab dia lain sikit daripada yang you buat ni. Kalau yang you lukis ni you ikut you ikut horizontal. Ikut paksi X kan. Yang ni dia ikut paksi Y. Dia vertical.
Macam tu. Gitulah. Tak apalah. Dia suka je sebenarnya Tapi dia tunjuk secara vertikal. Macam tu. Okey. Ni kalau you dapat daripada SPSS ni macam tu. Okey. Tak apa, tak rasa tak clear apa-apa boleh tanya. Ada lagi apa-apa? Nota habis dah Saya insya-Allah saya rasa saya dah cover semualah. Saya lupa tadi. Tapi tak apa, dekat you punya latihan ada kan? Nanti kita akan sebut balik pasal OJIF tu Hajar kalau boleh dekat jawapan OJIF you tu sebelum tunjuk tuliskan position dekat Pak CY tu, tulis position tulis position Q1, position median, position Q3 and then hello boleh dengar? Boleh. Assalamualaikum, boleh dengar semua dan dekat Pak CX tu tulis value dia Hajar. Value Q1, value median, value Q3. Macam tu Macam saya nak saya baru cari Q1 sebab soalan macam tak cari pun, tak suruh cari median dengan tu, tapi tak apa saya carikan. Okey. Sebab nak tunjuk je ni, nak tunjuk macam mana Jadi sementara tu boleh Syah mungkin boleh share yang lain dululah, jawapan yang lain. Orang lain punya jawapan. Nak share soalan mana dulu? Suka hatilah, terpulang. Kalau nak tanya pasal chapter 1 ke pun boleh. Kita dah habis dah Ini lebih kepada kalau you nak tunjuk jawapan, saya komen di mana macam tu senang sikit kalau macam ni Jadi kalau saya nak tengok satu-satu, mata saya tak berapa ni Jadi bila you tunjuk ni, kita tengok ni je, you boleh bantu saya baca apa figure-figure tu Okey, ni apa? Example 7. Example 7. Example 7. Mesti tulis position of Q1, kemudian Q1 class, kemudian Q1 value tapi kalau you tulis Q1 saja pun okey dah, maksudnya value lah tapi yang position mesti tulis position. Lagi baik tulis value lah Q1 value. So, betul tak jawapannya tu? Betul dah hari tu yang ni Betul dah hari ni yang ni hari tu saya ingat kita dah bincang Betul kan? Lepas tu apa lagi? Apa lagi? Yang mana lagi? Mana lagi? Pastikan saya semak jawapan Sekejap, sabar satu-satulah. Satu bagi semak jawapan, bagi semua orang semak jawapan. Okey. Q1 ni apa? Tadi kemudian seterusnya ni example berapa ni? Sabar Syah, cuba slow bagi dia orang semak jawapan. Patutnya you all yang kena semak jawapan ni Betul tak? Betul tak? Betul. Nur apa? Betul. Ada komen apa-apa? Soalan mana ni? Ini example kan? Example 7. Sama tak? Betul dah. Sama tak? Halo, mana semua? Mana semua ni? La ilaha illallah. Kejap, ada jawapan salah ni you hantar tak? Ada yang salah. Mana salah? Maksudnya jawapan Hajar salah ke jawapan you salah? Saya salah. Salah. Kenapa salah? Siapa ni? Bagus macam ni. Beritahu salah. Kat mana salah tu? Siapa nama ni? Afi. Muhammad. Dia tersilap ambil frekuensi median tu. Kita ambil kelas lain. Tapi tahulah sebab apa salah tahu tahu tak apa. Tadi cek jawapan tu, tengok satu-satu. Nanti
Hajar hantar ni jawapan ni, semak jawapan tu dan you all hantar tak jawapan-jawapan tutorial ni semua dekat grup masing-masing. So saya kalau boleh saya nak tengok, saya nak minta ketua wakil kelas tengok siapa yang hantar. Tik je lah siapa nama siapa yang hantar tu Ada lagi tak yang tak sama? Semak. Semak Madam, tadi madam suruh cari sampai position Q3 sekali dengan value Q3 kan? Mana? Yang mana? Yang OGIF tadi tu. Position. Ya, betul. Sekejap, saya send kat Syah. Okey. Dah siap dah? Okey. Lepas tu Jap Hajar. Okey. Value dia tu kalau boleh kan, you baca kan. You tunjukkan sikit lah. Berapa petak tu kan. Satu petak berapa? Satu petak berapa maksudnya? Maksudnya contohnya tunjuk berapa jawapan you perkiraan kat situ? Bukan nak kata apa Contoh berapa jawapan you yang you ada? Contoh Q1, berapa Q1 you? 2.6. 2.6. Jadi sebelum tu 2 ke 2.5? Sebelum dia punya you buat OGIF tu kan, dia punya titik sebelum tu. Saya punya range 2 hingga 4 dalam satu kotak 2 hingga kecil. 4, 2 lah maksudnya kan? Maksudnya dia kalau nampak jelas 2.6 okey lah. Kadang-kadang duduk tengah-tengah satu macam yang baru ni tu yang di tengah-tengah kotak tu. Macam tak, tu. yang ni saya dapat tepat-tepat garisan kotak tu. Okey. Kalau tepat-tepat jelas tu okeylah, tak payahlah kan. Okey. Seterusnya. Seterusnya apa lagi Apa lagi yang saya suruh buat You kena ni lah sebab saya tak list kat sini ni apa ni? Ni nak soalan 24 kira mean dengan standard deviation. Okey, kelas ada sebarang komen untuk soalan ni nak kira mean dengan standard deviation ni. Ada sebarang komen. Any comment? Ialah bila tulis midpoint tu tulis itu X. Midpoint tu tulis X. Saya Hajar. Kena tulis mana X mana F. Memang ada kat sini kan. So tulis yang midpoint tu ialah X, yang number of people itu ialah F. Hajar boleh tolong tulis tak? Tulis kat kotak tu. Ya, betul. Dekat kotak ke kat mana tak kisahlah, tapi dekat dalam kertas jawapan nanti appear. Kena ada figure tu gitu. Kena ada figure X, kena ada figure F. Begitu dekat kertas jawapan you nanti sebab kadang-kadang bila you tulis boleh dengarkan yang lain kan? Bila you ni kadang-kadang tendensi you untuk saya bercakap ni untuk jawab test nanti, jawab final. Kadang-kadang you tulis dekat soalan, dekat kertas soalan. Kertas soalan tu you tak hantar kat saya kan? Jadi kena ajar diri you tulis dekat jawapan tu. Tak perlu tulis yang lain tak perlu tulis. Yang you perlu tulis ialah midpoint dia itu X and then F. Macam tu. Beres Ya, saya buat. Macam tu. So jawapannya betul ke tak? Macam tu. Kena tulis kejap. Kejap. Lepas tu kena tulis formula. Kejap, sabar kejap semua orang tengok ni. Tulis formula. X bar summation of fx divide by summation of f. Summation of f tu n lah. Macam tu. Bagus tolong tunjuk macam tu lah. So
kalau yang ada F tu kena letak F. Yang ni biasanya ada F. Kemudian letakkan 3 tu, summation of fx daripada calculator is 951. Kemudian sum of fx square 13,963 dan summation of f ataupun n 77. So betul tak tu jawapannya 5.4 dengan 12.35? Nur. Betul. Nur apa? Betul semua orang? Dia suruh betul lah. Okey, beres. Kemudian soalan itu soalan A kan? B? Kata draw a histogram. Histogram. Mana histogram? So from the histogram. Ni histogram. So daripada histogram tu betul tak? Kalau histogram tengok Hajar buat berapa first figure tu Hajar tak nampak Hajar mata saya. First figure tu tu berapa tu? Kotak tu first berapa tu? Berapa? 0.5 hingga 5.5. Jadi kalau 0.5 tak payahlah cut graf tu. Tak payah cut lah, maksudnya terus je lah. Tak apalah. Tapi iyalah. Tak apalah, itu teknikal je lah sebenarnya. Jadi 0.5. Jadi tengok, pastikan ada tajuk dia tu. Tajuk dia ni betul. Dan you letak figure. Table ni kena ada lah. Betul macam Hajar buat ni, table dia ada. Pastikan yang apa nama dia punya paksi X tu. Pastikan you ambil class boundary class boundary. Tajuk dia tu jangan sekali-kali letak frekuensi Okey, beres. So berapa jawapan tu? Hajar jelas ke tu? Jawapan mod. Mod tu kena tulis, saya ajar dekat graf tu kena tulis. Kena tulis. Tu kena tulis kat situ Tulis jawapan. Tulis jawapan Yang mana saya suruh betulkan, Hajar betulkan, nanti hantar balik boleh Hajar? Boleh, kejap you tulis jawapan tu Hajar berapa tu, betul tak? 11.5. Dia walaupun you tulis dekat 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 kertas jawapan tu, tapi dekat graf ni mesti tulis. Tu si X graf tu mesti tulis berapa dekat situ. Berapa tu? Berapa 11, tu Syah? 11.5. 11.5. Ya ke, macam mana dia dapat 11.5 tu? Satu petak kecil tu berapa? Ya. Satu petak kecil berapa? 20 Satu petak kecil tu 0.25. 0.25. 0.25. So ada berapa tu? Daripada sebelum tu berapa, 10.5 ke tu? Tak nampak, tolong baca jap. Mata saya senak lah. 10.5. 10.5. 10.5 10.5. So berapa petak tu? Ada 4 petak kecil. 4 petak kecil. Jadi ini saya kata kena tunjuk caranya dia. 10.5 tambah 4 darab 0.5. Satu petak kecil berapa tadi? 0.25. 0.25. Jadi dapat 11.5. Macam tu lah. Faham Madam, itu kena tulis juga. Ya. Tulis kat situ lah. Tulis 11.5. Oh, yang tadi yang pengiraan tu tak perlu. Kalau tulis lagi baik lah. Macam tu. Tak teruk sangat pun kan. Gitu. Macam tu lah. Gitu Sebab takut salah. Kalau betul tak apa. Okey, beres. Lain. Kemudian describe, mana soalan describe. Using Atas balik. Soalan D. Soalan D tu. Dia nak apa?
Then more consistent more distribution. consistent distribution. Yang mana lebih konsisten. So you kira CV untuk apa tu? CV untuk Seritia FM dengan Haju FM. Kena ada tajuk macam tu lah. Yang dia beri dalam soalan tu dia beri untuk Haju Soalan bagi Seritia. Seritia. Yang diberi Sarite. So itu ialah 10 poin diberi standard deviation ke? Dia bagi mean dengan standard deviation tak apalah. Kalau dia beri variance kena guna square root Okey, betul jawapan tu kelas? Ya, betul jawapan tu? Betul, madam. Sama. Okey. Puas hati? Betul dengan jawapan Hajar ni? Ayat-ayat dia betul? Betul Betul. Kenapa betul, tak ada respon? Sepatutnya respon ni daripada you all Betul tak? Betul. Siapa yang kata kurang tadi? Siapa yang kata kurang tadi? Siapa tadi? Boleh tak? Boleh. Kalau nak yang lebih konsisten, pilih yang kecil ke yang besar? Okey. Yang kecil, percentage paling kecil. Kalau dia nak less disperse, kecil ke besar? Kecil. Kecil juga. Kurang berterasa. More disperse. Ambil besar. Kecil juga. Ya Allah, less disperse kecil, more disperse pun kecil. Haru betul. More disperse. Besar. Besar. More disperse besar jadi saya main benda-benda macam tu je sekejap lagi Okey. Seterusnya soalan mana lagi? 96. Ini ABC. Okey, yang ni jelaslah dia punya tengok formula yang ni ini untuk raw data. Jadi formula mean dengan standard deviation dia tak ada F. Tulis formula biar betul Beres tak ada F. So betul tak jawapan tu? Betul. Betul tak jawapan tu? Betul. Okey, mod dia berapa? 90 kilogram. 90 kilogram. Kenapa 90? Sebab dia banyak sekali mention dalam tu. Ada dua. Sebab 90 tu kali disebut. appears 2 kali. Yang lain? Yang lain sekali. Yang lain semua sekali. So dia punya mod dia ialah 90. 90 apa? Kg. Kilogram. So cuba you baca sikit how are you going to interpret the value? Majority of apa tu baca? Majority of the customers have weight 90 kilogram. Okey. Kemudian mean betul tak? Betul. Okey. Standard deviation betul. Okey, saya nak test sikit. Cuba you explain the meaning of standard deviation kat sini. Sajalah baca je Testing. Apa ni? Meaning Standard deviation. Tak apa, boleh semak, boleh tengok jawapan nota. In this case On the average, the weight of 12 customers is the weight of 12 customers. 12 customers
deviates from the mean as much as The weight of customers, je dah tak payahlah sebut 12 tu The weight of customers deviates from the mean as much as 13.05 kg. Okey, beres sajalah nak test tu. Kemudian soalan C dia nak dia nak apa? Dia kata describe the shape of the distribution by using appropriate measurement. So kena kira apa tu? CV. Kena kira CV ke? CV ni untuk apa? Yang ni pun soalan ni saya tak pasti nak jawab apa, sebab tu saya tak pasti. Sudah. Bukan dah discuss ke baru ni, Hajar. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Ni, determine the shape of the distribution. Shape of distribution ni apa? Parah betul lah. La ilaha illallah. Saya ingat saya dah beritahu ni Yang skewed tu, negatif tu. Bukan skewed. Skewness lah kan? Ni skewness kan? Allahu Akbar. Tengok nota balik semula. Haru betul lah. Cuba tengok skewness. Allahu Akbar. Cuba tunjuk balik slide skewness, Syah. Okey, jap. Mana pula? Tak tahu. Mana ni? Dekat skewness. Okey. Ni. Atas. Atas lagi Kan ada 3 method tu. Aduhai. Tengok skewness tu. Skewness. Bawah. Bawah. Ya, sabar. Okey, tunjuk. Skewness skewness. Measures of skewness. Skewness. Apa benda tu? To determine. Tengok saya dah kuningkan to determine. Aduhai. To determine. The shape of the data distribution. Saya ingat saya dah beritahu dah baru ni kan. Itulah. Apa nama tu yang lain pun kena alert ni. To determine the shape of distribution. Kalau ada the shape of distribution tu, itu maknanya dia nak skewness, saya kata kan. Di skewness ada berapa cara biasanya? Ada berapa method tadi? 3. Biasanya yang paling common bila dia sebut by using appropriate measurement tu, maksudnya pakai formula lah. Pakai formula yang mana? Bawah. Shape of distribution. Bawah ni saya rasa. Tu determining the skewness tu, nampak tak? Ada berapa method Yang pertama compare ni jaranglah kita pakai Biasanya kita pakai method tu bila biasanya disuruh kira lah. Kena kira. Tu Pearson coefficient of skewness. Betul. Tolong betulkan. Okey, Hajar boleh tak betulkan jawapan ni sementara, lepas tu hantar balik jawapannya ya. Terus tulis saya jalan kira. Tunjuk terus. Kat situ boleh tulis. Boleh kalau boleh. Jadi maknanya ia ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Terpulanglah tengok apa benda yang you dah kira sebelum tu. Whether mean tolak mod divide by standard deviation, or 3 in bracket mean minus median divide by standard deviation. You may choose either one. Biasanya kita akan pilih apa info yang ada lah. So kalau dekat soalan tu, apa info yang ada? Ada mod ke ada median? Yang you dah soalan dah minta kira. Yang ada mod dengan mean. Jadi pakai formula yang pertama ke yang kedua? Pertama. Yang pertama je lah. Macam tu. Tak payahlah kira median pula. Gitu. Betulkan? Hajar dah betulkan dah? Sekejap saya tengah tulis. Sekejap lagi saya send semua sekali lah yang dah. Lepas tu ada dia minta explain tak? Tak ada. Tak ada. Dia kata apa? Soalan kata apa tadi? Cuba baca. Ya.
Siapa yang ada dekat depan dia ada soalan tu baca je. Describe the shape of distribution by using an appropriate measurement. Kenapa pula tak ada soalan minta describe the shape of distribution? Sakit tayar sungguh hampa semua ni. So kena sebut lagi. Sakit sungguh. Aduh, hai. So apa benda you nak kata? Skewed to the right, skewed to the left or to the right? Describe tu dapat positif ke negatif aja? Negatif. Jadi negatif maksudnya skewed to the Left. To the left. Skewed to the left tu maksudnya apa? Negatif. Normal distribution. Tu dia hampa. Aduh. Memang nak kena ni kan. Ini patut diperang habis-habisan ni. Siapa tu? Kalau normal distribution tu figure dia kena dapat berapa? Kosong. Kosong. Haru sungguh hampa. Tu ni dekat sini ni Dia punya cara nak explain dia serupalah. Tengok yang tu sama yang dengan compact ya. Jawapan tu dia yang Syah tunjuk tu. Letak unit ke? You rasa ada unit tak? Ada unit tak? Ada tak rasa-rasanya? Kalau you fikir logik kan, atas min tolak mod. Ada unit tak? Unit ni apa tu? Unit ni apa? Bawah standard deviation ada unit tak? Ada. Jadi atas ada unit, bawah ada unit. Unitnya akan? Ada. Hapuslah ya Allah ya Tuhanku. Apalah pula atas kilogram, bawah kilogram hapuslah, tak adalah kan? Betul tak? Aduh, hai. Kena fikir secara logik. So dekat sini coefficient of skewness tak ada unit kalau hampa letak unit tu maknanya hampa tak faham pula haru biru kena potong markah Janganlah rajin sangat letak unit kat tempat tak ada ni. So dekat sini there is no unit. So Hajar tulis kat situ skewed to the left kan. Apa maksud skewed to the left tu? Maksudnya kena sebut sikit lah majority. Apa benda tadi kata dia? Majority. Majority apa? Majority of customers. Of customers, have Okay, higher weight ke lower weight? Higher. Higher weight. Itu customer apa tu kat situ tu? Fitness studio. Jadi maksudnya majority of the customers at fitness bla 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 falls in the category of what? Higher weight. Higher weight tu maksudnya kita boleh kategoriskan dia sebagai yes. Yes. Betul lah. Yelah orang yang pergi kat fitness center ni kebanyakan yang, tapi ada juga yang ni lah, tapi kebanyakannya yang with higher weight ataupun obese. Macam tu. Faham tak? False, apa medium? Lepas false tu? Falls in the category of. Allah buat ayat sendiri lah. Okay. Falls in the category of, in the obese category ke macam tu. Beres Jadi dia macam tu lah, dia kena tengok case by case. Dah betulkan Hajar? Dah. Okay. Nak upload sekarang ke? Ada lagi soalan kan? Okay. Boleh hantar kemudian, tak apa, hantar kat grup. Hantar kat grup pun tak apa Okay, seterusnya Syah. Ya, tengah tekan. Dia tak keluar lagi. Ini dah. Ini.
Ini pun weight loss. Medium ada kan? Ya. Boleh dengar? Boleh dengar? Dia dengar. stop sikit. Dengar tak suara saya? Okey, yang ni dah dengar. Dengar dah? Okey juga ke? Weight loss. Yang ni weight loss. Tadi weight kan? Jadi confused. Ini weight loss. Weight loss. Perhatikan betul-betul. Tadi weight, ini weight loss. Okey, sekarang. Okey, berapa... ya, dekat sini ada midpoint dia ada tulis X tu. Alhamdulillah. Kemudian number of customers juga ditulis F. Okey, jawapannya betul tak kelas? Betul. Betul. Betul jadi macam ni caranya. Macam ni caranya. Ada uniknya Okey, A beres, B less than or G. B construct less than object. Ini objeknya mana? Ada ke? Ni. Ke yang baru tadi aja? Ambil yang baru. Yang baru. Tak apa. Ada tulis ni tak? Yang ni yang baru. Ni yang baru ni dah. Ni yang baru. Tengok tunjuk Jadi ini caranya walaupun soalan tak minta kan. Yang jadi masalahnya ialah ni saya nak tunjuk. Yang jadi masalahnya ialah nanti bila you jawab soalan you pergi tulis semua benda-benda ni. Itu masalah dalam negara tu. Sedangkan yang ni saya nak ajar you, betul tak? Tolong bezakan ini kuliah kuliah. Jadi dalam masa yang sama saya nak tunjuk semua yang kita belajar lah. Bezakan masalah dalam negara ni waktu mula dia cakap dia tak cukup masa lah apalah. Tu dia So in this case mula-mula kita concentrate dulu kuliah. Konten kuliah Jadi konten kuliah salah satunya ialah nak tentukan value of Q1, median and Q3 by using OG kan? Betul tak? Sebab saya terlupa semalam nak beritahu kelas malam nak tunjuk. Are you with me kelas? Yes. Yes. Ada. Okey, tunjuk jadi mula-mula sekali kena tunjuk position of Q1. Macam mana dapat position of Q1 tu? Kita baca. N per 4. Position of Q1. N over 4. Dapat berapa N over 4? Maksudnya kira mana? 15. 15. Patutnya tunjuk sikit lah. 15 tu ialah N over 4 tu. Tunjuk Syah. Tunjuk Syah. Ni. Tunjuk. Ya Allah, mana? Dekat graf Syah. Kat graf. Bawah. Kat graf. Mana kira? Tu tunjuk kat graf kat Pak CY. Tunjuk, kadang dia orang tak tahu ni sebab jadi kan bila you tiru kawan, saya boleh detect kau jangan tiru dengan tak tiru lain, dia punya zoom tu lain Jadi tengok position of Q1 tu, tengok baca dekat Pak CY, tanda kat Pak CY. Kemudian value of Q1 tu kita baca kat mana? Dekat Pak CX. Pak CX. X mana Pak CX Mana? Tu berapa tu? Baca. 2.6. Betul. 2.6. Apa benda 2.6 tu? 2.6 kg. Yalah. Apa benda tu? Q1. Value of Q1. Yes, value of Q1. Value dia dekat, you tunjuk, you baca dekat Pak CX. Gitulah caranya. Begitu juga median. Mana position of median Syah? Ni. Mana? Position of median. Kemudian macam mana kita nak baca, gerakkan macam mana kita nak baca median, nilai median kat mana? Gerakkan. Sini, Gerakkan ke mana?
sampai kat ke bawah. bawah. Okey, baca dekat CX. Okey, what is the value? Apa value-nya tu? 4.8. Tak nampak ke rasanya? Tak nampak. 4.8. Oh, 4.8. 4.8. Jadi kena lukislah masing-masing punya graf. Yang orang lain lukis tak? Yang lain ni kena buat kat graf masing-masing. Buat tak? Hello. Buat. Buat. Ada basic. Berapa median dia tu? 4.8. 4.8. Kita tengok pula Q3. Tunjuk Syah mana position of Q3. Macam mana nak kira position of Q3? Tunjuk Syah. Mana? Q3. Tunjuk. Kenapa? Q3 mana? Value of Q3 berapa? Bawa ke Value of ini. Satu turun bawah. Dapat Q3. 6.6 ya Haja. 6.6. Ini bolok sikit lah sebab soalan tak tanya kita letak juga kan? Betul tak? Okey, sekarang kita nak concentrate kepada soalan. Soalan nak apa? Tengok soalan. Dia suruh cari the value of X if 75% of the customers lose their weight more than X kg. So apa benda yang dia suruh kira tu? Q1. Apa benda yang dia suruh kira tu? Value of X, 75% customers lost their weight more than X. Kalau more than X, kalau 75%, meaning that dia suruh cari Q1 lah. Betul kan? Betul tak? Betul. Orang. Betul. Orang lain selain daripada Hajar. Syah betul tak Syah? Betul. Betul kan? Semua orang kan? Jadi maknanya kena sebut sikitkah dalam soalan tu maknanya kena tulis hendak soalan tu dia nak Q1 macam tu. Jangan dekat sini ni kebetulan saya suruh tentukan belaka Q1, median and Q3. So, khusus untuk jawab soalan ni you kena tulis macam tu ya. Faham tak maksud saya? Faham. Jadi dalam nak jawab soalan peperiksaan ni yang penting ialah you answer the question correctly according to the context. Jangan tulis belaka apa benda nota kuliah saya bukan gitu caranya. Saya akan menilai jawapan you based on your understanding. Macam mana cara you tulis jawapan tu saya tahu you faham ke tidak macam tu. Kadang-kadang ada yang tiru jawapan, suruh kawan scan jawapan, lepas tu tak apa nampak. Itu semua saya ambil kira, jangan bulan-bulan puasa ni kena kena jujur. Kalau you bersedia ada masalah punya Okey, yang kedua dia nak apa? Baca je. The number of customer who have lost their weight less than 6 kg. Number of customers who have lost their weight less than 6 kg. So macam mana kita nak buat tu? Betul ke madam? Kalau saya kan, saya ambil kurang 0.1 dia. Kejap. Mula maknanya kejap. Baca balik soalan tu tadi. Number of customers who have lost weight less than 6 kg. Jadi nak you akan refer kepada x-axis or y-axis? X-axis. X-axis. Lepas tu kat mana? Nak baca dekat 6 ke? Tak. Below than 6 tu. Below than 6. Have lost their weight less than 6. Less than 6 kg. Jadi nak baca kat mana Hajar? Mana you punya ni tadi? Tu kat mana? Cuba zoom. You baca kat mana? Sebab saya punya saya punya range ni satu kotak kecil tu 0.1. Jadi
Saya tak pasti betul tak, tapi saya try, saya ambil 5.9. Satu kotak sebelum. Allah Akbar, kenapa pula 5.9? Allahu Akbar. Ambil 6 lah. Sebabkan you, kalau you faham tak, you cuba you tengok you punya table tu. Kita buat OJ kan, tengok table. Table ni table OJ tu, dia nampak tak table OJ? Sebab itulah pentingnya table tu. Kenapa atas ni wujud ni? Mana table OJ tadi? Dekat graf Syah. Ya, sekejap. Tadi ada problem sikit atas tu dia keluar samping. Ni. Nampak tak ni? Kan ada less than tu. Cuba you tengok. Less than 6. Maksudnya, apa maksudnya tu? Less than 6. Weight loss. Less than 6. There are 42 customers who have lost less than 6 kilogram. Kan? Kenapa dah tulis tu less than tu? La ilaha illallah. Masya Allah. Memang cara kita tulis macam tu kan? Less than 6. 6 ke bawah lah maksudnya. Faham tak? Faham. Hello. Gitu. Gitu. So jawapannya berapa? 42. Bawa je 42 lah. Faham tak? Okey, kalau dia kata more than 6 kilogram, nak kata macam mana? More than 6. Kita ambil daripada 6 juga. Ke lebih daripada 6. 61. Madam ada tak? Tak. Sebab tak dengar suara madam. Tak dengar ke? Dengar tak? Boleh baru dengar. Baru dengar. Okey. Ni tu tak ada, madam memang senyap ke? Okey. Okey, sekejap. Apa benda tu? Sekejap. Kalau you saya ulang balik semula. Kalau you tengok tadi, kalau yang lost weight less than 6 kilogram, you dapat 42 orang kan? Betul tak? Okay, kalau greater than 6 kilogram, berapa jawapan dia? 52. 52? Macam mana dapat 52 tu? Baru betul. Itu Kena ambil 6.1. 18. Ya Allah. Masih lagi 6 tu. Tapi you bawa ke, okey Syah, tunjuk 42 tu tang mana Syah? Mana yang dekat graf ke? Ya, dekat graf lah. Macam mana you baca tu Tadi 6, bawa kat graf. Tu. Yes, ni. Tanya Kurang. 6, mana 42? Tu dekat tanda X tu. Dekat tanda X. Tu 40 berapa tu? 42. Ya Allah. Dekat situ lah. You salah lah tu, Hajar Memang pun saya salah buat. Sebab tadi Hajar ambil 59. Saya ingat 6 tu dikira tu. Jangan. Sebab kena faham betul-betul tu. Fahamkan datanya tu. Okey, kalau ni okey bawa. Okey. Bawa ke situ. Okey, kalau greater than 6 kilogram, berapa? Saya ubah soalan ni So berapa jawapan you? Saya ingat. Tak apalah. Berapa? Berapa jawapan you? 42. Ada yang all the customers have lost weight greater than 6 kilograms. Your answer is? Berapa? Sudah. 43. 43? Masya Allah. Ramai-ramai. Siapa boleh beri jawapan? Kita. Mana soalan madam? Mana soalan? Soalan ya Allah, soalan ya. Orang Gan duduk mana ni?
6 yang akan kita. Siapa ni yang bersuara ni? Fifi. Saya kata saya ubah soalan yang kedua tu. Kalau tadi number of customers who have lost their weight less than 6 kg, maknanya kita baca straight je daripada graf tu. Baca 6 daripada Pak CX, bawa ke Pak CY, baca 42 orang lah. Faham tak? Jelas? Jelas. Jelas kan? Tapi kalau saya ubah soalan, number of customers who have lost the weight more than 6 kg. Macam mana tu? 18 je lah. Daripada keseluruhan tolak dengan yang less than 6. Jadi maknanya berapa? 18. Macam mana dapat 18? Daripada keseluruhan tolak dengan yang less than 6 tu. Keseluruhan dia berapa? Keseluruhan dia berapa? 60. 60. Belah atas lah maksudnya kan? Syah tu atas dia tu 60 kan, maksimum dia atas tu. Maksudnya atas sekali you buat apa benda tu sebelah atas sebelah atas. Daripada 60 ni tolaklah. Cuba buat dalam bentuk sebelah atas dalam bentuk ni kita panggil apa? Bracket ke apa kita panggil tu daripada atas ni belah atas lah. 60 tolak dengan 42 lah kan? Buat macam ni. Buat gitu. Yes. Ni betul-betul boleh baca saya nak pun itu yang number of customers who have lost their weight more than 6 kg. Maksudnya 60 minus 42. Macam tu 18 There are 18 students. 18 customers. Betul-betul. Siapa tadi tu? Tahniah Tahniah orang Ganu kita tadi. Ganu ke tadi? Kau orang lain pula yang jawab tu. Macam tu. Faham Faham. Logik Logik. Tolong kena faham betul-betul macam tu. Beres? Okey, ada lagi soalan lain. Seterusnya. Tak ada dah. Habis dah? Dah habis. Habis dah? Ada lagi soalan lain yang you rasa you nak tanya? Ada, jap. Hari tu madam ada suruh completekan soalan untuk kena cari. Ada lagi Syah, aku snap. Cuba scroll bawah. Ada lagi Ada. ni. Tu. Yang atas tu soalan 15D. Dia minta cari CV. Yang sebenarnya you kena buat jugalah soalan-soalan lain nanti you pilih soalan-soalan untuk dibuat Kejap kita bincang yang ni dulu. Apa benda dia nak tu? Given that the mean standard deviation of the fatal age in 2015 were 34 and 13.5 respectively, determine which year has a more consistent distribution. Yang ni kita dah bincang kan? Jadi ya. Hari tu bukan kita dah buat dalam kelas hari ni ajar. Yang ni. Tak Tak, yang soalan lain setahu saya. Soalan ni. Yang soalan 21. Soalan ni soalan ni kita dah buat kan dalam kelas hari Ahad tu saya rasa tak? Kan? Yang 21D. Sorry, bukan E tau. 21D. 21E. Okey. D. Yang mana? D. Betul tu. Cuma tersalah type waktu tu. Tulis tertekan E padahal D. Okey. Betul dah tu. 21. Soalan 21D. Sama ke atas ni? Sama-sama. Given that the mean and standard deviation of the length of the time to brew the coffee for coffee shop Z were 11 and 5.235 respectively, determine which coffee shop
shop has a more consistent distribution. Jadi dia nak apa? Dia kena kira apa kat sini? More CV. consistent distribution. CV. Kena CV. kira, kena kira CV lah macam ni kan. So betul tak jawapan Hajar? CVZ. Betul. Ayat dia tu tengok molek-molek. Saya dah kata dah ambil je ayat yang diberi dalam soalan. Betul tak? Betul Betul. Okey. Terusnya. Dah tak ada dah. Lagi. Itu Tak pun ada. habis. Jadi sekarang belum habis lagi. Sekarang pergi kepada soalan tutorial Syah, you pilih. Pilih soalan, banyak lagi soalan tak buat kan. Pilih soalan You all pilih sendiri. Lepas tu nanti ni. Tengok soalan tutorial. Soalan tutorial je. Pergi soalan tutorial and then you all pilih. Yang mana belum buat lagi. Madam. Ya. Example 1 bawah kotak yang tadi saya minta Madam explain tu tak buat ke? Mana-mana. Yang betul-betul Boleh buat bawah. mana? Dia Boleh pilih betul-betul sendiri ada soalan yang buat. circle tu. Mungkin soalan yang you rasa nak tanya saya lebih lanjut boleh You go through. Mana dia? So Syah pergi kepada soalan tu. Yang exercise 1. Exercise 1. Dia tu kod lag kejap kot Madam. Oh, Syah terkeluar. Syah terkeluar. Ada. Cuba cek. So ada siapa boleh macam mana? Cek Madam. Ada 24 orang tu, mana lain lagi ni 24. Maksudnya ada 23. Mungkin Syah terkeluar. Lagi 2 orang. Oh, lupa ni kelas tutorial patutlah. Okey, siapa boleh bantu macam mana ni? Kejap. Apa boleh apa? Nampak tak? Nampak. Nampak aja. Okey. Sekejap ni example 1. Okey, bolehlah buat. So, Hajar tulis muka surat berapa, exercise 1. Boleh Tulis. sekejap saya tanda. Okey, lagi. You all pilih sendiri Ni merangkumi nak buat ni lah kan. Nak buat apa nama tu, revision untuk test hari Sabtu ni. Kalau soalan 1 tu pasal bacat. Sebab kalau baca tu ke Madam nak soalan yang macam banyak kepada min mode semua tu. sebab tadi you dah ada yang tengok dia punya kelas juga. Kelas tadi dalam bentuk yang ada less than tak? Yang example mana? tadi. Yang example. dia punya ada less than. Ya, ada less than kan. You ambil yang tak ada less than pula. Dia macam tu lah.
Ni bar chart. Ni pie chart. Ni less than. Nak boleh je. Yang tu ada less than kan? Yang soalan nombor 5. Dia minta display, minta buat histogram, lepas tu minta buat ogive. Tapi ni ada less than tadi kan? Ni nak buat. Yang nombor 6 ni suruh minta stem and leaf display. Stem and leaf. Nombor 6. Kalau nak buat boleh juga. Tapi ni apa nama box and whisker pula lagi satu soalan. Kalau boleh buat. Soalan box and whisker pula. Saya cari soalan yang ada tu. Ni age ni. Mana? Yang age soalan 11 tu. 11. Soalan 11. Banyak tu je soalan dia. Dia minta coefficient of skewness. Boleh lah tu sikit je tapi ni tak Tapi yang apalah, ni boleh lah guna method pengiraan kan madam? Pengiraan maksud you? Maksudnya method. Ya. Dia bukan buka graf. Hence the Pearson tu dia supposed to kira tu, hence calculate the median and hence the Pearson coefficient of skewness. Nampak tak? Okey, seterusnya soalan mana lagi? Yang box and whisker pula. Yang ni nombor 14 ni. Sketch and determine the shape of the distribution of for the above data. Yang ni compare mean dengan mod. Boleh juga nak buat. Sketch Kejap. Soalan ni dah buat dah madam. Okey, tak payahlah. Okey. Ni soalan 15 buat dah. 15 pun dah buat. Kejap, yang dah buat 14 dah buat. Kejap madam, saya check 14 tu dah siap semua ke belum? Kalau 15 dah siap semua. Sekejap ya. Nombor 14 tu baru buat sampai B. Yang C suruh buat mean mode dengan sketch skewness tu tak buat lagi. Soalan mana? 14 mana? Soalan 14 ni sampai B je kita orang jawab hari tu. Yang C tu tak jawab lagi. Comparing the mean, the mode value, sketch the determine and determine distribution for the above data. Ini you kena letak dekat ni macam ni sketch macam tu je. Sketch ni lebih kurang macam you pergi dekat skewness macam mana nak jawab soalan ni kan. You kena letak dekat ni. Aduh. Mata pedih. Okay, you naik atas. Macam mana nak jawab soalan C ni kan? Dekat Hajar, you pergi dekat skewness. Mula-mula skewness tu kan? Bukan. Mula-mula tu kan ada dia punya ni. Ya, betul. Maknanya macam tu lah, you buat macam ni lah. Jadi agak-agak dia punya value tu lebih kurang macam tu lah. Faham tak? Faham. Ini yang you kena buat sketch. Sketch tu maksudnya sketch benda ni lah. Sama ada dia positively skewed atau negatively skewed. So agak dia punya tu dia punya value tu. Dia punya X tu. Faham Faham. Kalau you kira kan, you kira mean berapa, mode berapa, median berapa, tu sketch lah.
lebih kurang sama ada dia positively skewed atau negatively skewed. Sketch benda ni lah. Sketch frequency curve dia. Madam, yang dia kata by comparing the mean, maksudnya bila kita dah cari mean dengan mode tu, lepas tu baru kita sketch lah. Ya, maksudnya kita tahu kedudukan mean kan, tengok tengok saya kata kan. Tengok yang skewed to the right ataupun positively skewed tu, yang largest value apa? Mean kan? Kalau yang negatively skewed, largest value dia, tak tulis tabuk tu. Apa largest value dia? Mean ke mode ke median? Mode kan? Betul. Mode besar. Macam tu lah. So bila you tu compare, maksudnya kalau mode paling besar, compare mode paling besar, you akan dapat negatively skewed. Betul. Paling besar ni kita tengok x-axis kan Hajar. Itu yang you buat, kenapa you tak simpan? Yang you dah tulis itu kan. Ini orang lain punya slide. You punya slide itu dah tulis dah. Sekejap saya tengok. Ada. Refer as exist. Gitulah Itu maksud, itu yang you kena buat untuk soalan tu lah. Maksudnya Madam nanti label lah mode, median, mean. Ya, tapi label tu label dekat x-axis, bukan label ke atas tu. Ingat tak itu saya suruh you tanda? Yang ni saya ada nampak ni, saya ada tulis kat bawah. Label tu label dekat bawah, dekat x-axis. Okay. X-axis. Macam tu. Cara kita label bukan kat atas puncak tu. Okay. Bukan dekat bukit tu Okay, label dekat Jadi 14. 15 dah jawab semua. 17 tu baru buat soalan A. So habiskan lah 17. Ya, B dengan C. By comparing the mode, the mean and the mode juga you suruh apa? So compare maknanya kalau you compare tadi tengok macam yang step 1 tu lah, method 1 Walaupun kat sini dia tak tulis sketch, tapi bila dia kata comparing the mean and the mode tu, maksudnya kena sketch jugalah. Tak payah sketch kat sini. Okay, faham. Yang guna pengiraan tu. Yang makna dia tu mean tolak mod tu positif ke negatif. Saya compare je Okay. Okay, ada apa lagi nak tanya? Ada lagi nak tanya? Apa-apa? Tak ada, Madam. Tak ada Jadi setakat tu sahaja. Kalau you nak tanya chapter 1 dah boleh tanya je dekat Madam. Ya. Soalan 20 tu betul-betul kena buat box and whiskers plot. Soalan 20 time range, kemudian Madam, saya tak dengar suara Madam. Suara Madam tenggelam. Sebab
Sebab apa benda tu mata saya sakit. Saya jauhkan daripada handphone saya ni yang tak dengar tu. Mata tak dengar ni Okey, tak apa. Saya tak tengoklah skrin ni. Saya dengar je suara you. Soalan boleh. ni boleh buat ke yang ni? Boleh buat buat soalan 20. Alright. Okay, ada lagi soalan lain aja? Sekejap saya tengok. Ni dah buat. Tak ada dah medium. Okey, alhamdulillah. Tengok-tengok jugalah chapter 1 juga ya. So good luck untuk you punya test hari. Nanti update dekat group ya Jah. Okey, nanti saya update. Yang ni elok-elok rakam kan, kena record Jangan terjadi pula record. Okey, dah masuk kan? Nanti dia stop record balik. Dah. Okey. Jadi saya rasa setakat tu sahaja. Terima kasih semua. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Ada lagi nak tanya? Beres Madam, jawapan test hari Sabtu ni tu upload macam mana? Upload hantar kat email saya. Lepas tu saya nak minta tolong dengan you ni. Since mata saya ni sangatlah teruk sangat. Siapa yang duduk kat asrama tu nanti saya pergi ambil jawapan you You hantar juga dekat email saya. Nanti saya bagilah. Lepas tu yang duduk kat hostel saya ambil. Ada ramai tak yang duduk kat hostel? Kelas ni tak ada langsung. Tak ada, madam. Oh ya Allah ya Tuhan tu. Jadi saya nak minta kerjasama you all, boleh post tak? Post biasa pun tak apa. Post. Terdiam. InsyaAllah madam. Tak dengan betul buat post. Post biasa pun okey. Sen lepas ada student saya letak stamp 6% je Nantilah kalau rasa macam you tak cukup masa, tak apa, you boleh post nanti sama dengan test tu pun tak apa. Saya boleh tak apa. Janji you tak apa nama tu, tak adalah tiru ke apa kan. Cuma hantar dulu yang soft copy tu. Lepas tu simpan jawapan dia tu elok-elok, jangan buat hilang pula Ada student saya dia kata, ya Allah madam, jawapan saya dah hilang. Simpan elok-elok, nanti kita buat tu you post sama-sama dengan test tu. Faham tak? Boleh. Nanti kita tengoklah macam mana gitu. Boleh? Saya cepat you all. Mata saya Allah hai. Apa madam? Welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam madam. Thank you madam. Okey, saya keluar dulu Okey. Okey, madam. Yang lain tu pun bolehlah keluar. Saya nak stop recording. Alah, stop je lah. You nak lupa apa-apa.